Jutawan itu berpura-pura pergi melancong, tetapi apa yang dilihatnya antara pembantu rumah dan ibunya yang menghidap Alzheimer. Penerbangan ke London berlepas dalam 3 jam. Aku tak nak ada kesilapan. Encik Razali Rahman mengancing kot sut gelapnya di hadapan cermin di ruang legar yang besar. Dia tidak memandang ibunya ketika berkata begitu. Dia juga tidak memandang Cik Devi, pekerja muda beruniform biru cerah, yang berdiri diam beberapa langkah dari kerusi roda kosong. Banglo mewah di Petaling Jaya itu adalah monumen kepada kejayaan Encik Razali. Dinding putih, kaca kalis peluru, kesunyian mutlak, sebuah kubu steril yang direka untuk mengekalkan kawalan ke atas segala-galanya, terutamanya ke atas penyakit yang merosakkan fikiran Puan Zaleha. Pada usianya, Puan Zaleha sedang duduk di sofa ruang tamu, dengan pandangan kosong pada satu titik tidak kelihatan di dinding. Dia memakai blaus kuning pudar, disetrika dengan sempurna. Encik Razali membayar sejumlah besar wang setiap minggu kepada pasukan 3 pakar, seorang pakar neurologi dan seorang pakar nutrisi pribadi, agar ibunya hidup persis seperti itu, bersih, bermedis, senyap, dan selamat. Dokter, Kumar akan datang pada jam 5 untuk mengukur tekanan darahnya. Sambung Encik Razali sambil membetulkan jam tangan di pergelangannya. Dietnya ada di papan putih dapur. Puri sayur tanpa garam pada pukul 1, suplemen cecair pada pukul 4. Jika Puan gelisah, berikan pil biru. Jika dia tidak tenang, panggil kecemasan. Faham Cik Devi? Ya, Encik Razali, semuanya jelas, jawab gadis muda itu sambil menundukkan pandangannya. Encik Razali tidak mempercayainya. Cik Devi baru sebulan bekerja di rumah itu setelah 3 jururawat berkaliber tinggi yang terakhir meletak jawatan, mengeluh tentang sikap bermusuhan Puan Zaleha. Cik Devi bukan jururawat bertauliah, hanya pembantu rumah shift malam yang meminta untuk menampung waktu kerja lebih masa pada siang hari. Encik Razali menerimanya kerana terdesak, tetapi sesuatu pada sikap gadis muda itu sangat mengganggunya. Dia terlalu lembut, terlalu rapat. Kadang-kadang dia terdengar menyanyi sambil membersihkan rumah. Di rumah itu, tiada sebab untuk menyanyi. Aku pergi, aku balik hari Jumaat. Encik Razali tidak mendekat untuk berpamitan dengan ibunya. Dia tahu Puan Zaleha tidak akan mengenalinya. Sudah berbulan-bulan dia hanya melihatnya sebagai orang asing bersut, atau lebih teruk, sebagai doktor lain. Dia menutup pintu utama dengan bunyi gedebuk yang bergema di seluruh tingkat bawah. Di luar, pemandunya sedang menunggu dengan pintu belakang van hitam terbuka. Ke lapangan terbang, Encik Razali? Tanya pemandu itu. Tidak, pusing balik 1 blok. Parkir di lorong perkhidmatan di belakang harta tanah dan matikan enjin. Pemandu itu memandangnya melalui cermin pandang belakang dengan kebingungan, tetapi mengangguk tanpa bertanya. Di tempat duduk belakang, Encik Razali mengeluarkan teleponnya. Dia membuka aplikasi kamera keselamatan Banglo, skrin hitam. Dia sendiri telah menyahaktifkannya pagi itu. Jika dia ingin menangkap Cik Devi dalam tindakan kecuaian, dia tidak boleh membiarkannya melihat lampu merah kamera berkelip. Dia mahu gadis itu berasa bebas, tanpa pengawasan, sepenuhnya tanpa rasa bersalah. Dia yakin gadis muda itu tidak mengendahkan jadwal perubatan. Dia telah perasan perkara-perkara kecil dalam beberapa hari kebelakangan ini. Pil biru yang tidak disentuh di kotak pil, bantal yang beralih tempat, televisyen yang ditala ke saluran musik lama, dan bukannya berita keuangan yang dia tinggalkan terpasang secara kebiasaan. Seseorang telah melanggar peraturan, mengganggu ekosistem yang sempurna dan mahal yang dia telah reka untuk menjaga ibunya tetap hidup. Dan Encik Razali Rahman tidak membenarkan sesiapa melanggar peraturannya. 60 menit berlalu. Kesunyian di dalam van yang diparkir di lorong itu menyesakkan. Encik Razali melihat jam, pukul 1 tengah hari, waktu yang tepat untuk puri sayur tanpa garam. Tunggu aku di sini. Jangan hidupkan kereta sehingga aku memberitahu kamu. Encik Razali mengarah sambil membuka pintu dengan senyap. Dia berjalan ke pintu perkhidmatan dengan beg bimbit di tangan. Kasut kulitnya melangkah perlahan-lahan agar tidak membuat bunyi. Dia mengeluarkan kunci utama. Kunci pintu berputar dengan bunyi klik yang hampir tidak dapat didengar. Encik Razali menolak pintu dan masuk ke kawasan dobi. Dia sudah berada di dalam. Perangkap telah tertutup. Sekarang dia hanya perlu berjalan ke ruang tamu, menangkap pembantu rumah itu tidur di sofa atau mencuri sesuatu yang berharga, memecatnya serta-merta, dan membuktikan kepada dirinya sendiri, sekali lagi, bahwa wang dan kawalan mutlak adalah satu-satunya cara sebenar untuk menjaga seseorang. Dia melangkah maju melalui koridor dapur. Semuanya gelap, bidai ditutup untuk melindungi perabot dari matahari, tetapi sesuatu menghentikannya serta-merta sebelum sampai ke ambang.
Encik Razali mengangkat kepalanya. Lubang hidungnya terbuka. Dia mengerutkan kening, tidak dapat memproses apa yang derianya tunjukkan. Di rumahnya, udara selalu berbau disinfektan klinik, cadar yang disetrika, dan penyebar wangian yang diresepkan oleh ahli terapi. Tetapi sekarang, kini udara tebal. Ia berbau lemak panas, adunan bakar, rempah-rempah yang kuat. Ia berbau racun untuk arteri ibunya. Nadi Encik Razali bertambah laju. Kemarahan naik ke lehernya seperti nyalaan api. Makanan ringan. Pembantu rumah itu telah membawa masuk makanan ringan ke dalam rumah. Para dokter telah menjelaskan dengan sangat jelas. Jantung Puan Zaleha lemah. Sistem pencernaannya hampir tidak dapat menahan cecair. Lebihan natrium boleh menyebabkan krisis hipertensi yang fatal. Oleh sebab itu, Encik Razali menghabiskan ribuan ringgit sebulan untuk seorang tukang masak diet yang menghantar makanan yang tawar dan diukur gramnya. Dan gadis beruniform biru itu telah membawa masuk sampah ke dalam istananya. Dia menggenggam pemegang beg bimbit kulitnya sehingga buku jarinya memutih. Memecat tidak lagi cukup. Dia akan mendakwanya. Dia akan memastikan Cik Devi tidak akan mendapat pekerjaan lagi di seluruh bandar. Kecuaian perubatan adalah satu jenayah, dan dia mempunyai peguam untuk menghancurkannya. Dia terus melangkah maju melalui koridor utama yang menghubungkan dapur dengan ruang makan kayu yang besar. Bau keju cair dan pepperoni semakin kuat, hampir mencemari di tengah-tengah dekorasi minimalis dan lukisan abstrak. Tiba-tiba, satu bunyi memecah kesunyian yang menyeramkan di banglo itu. Encik Razali terhenti 1 meter dari pintu ruang makan. Dia menahan nafas. Itu adalah suara, tetapi bukan suara Cik Devi meminta maaf atau bercakap di telepon. Itu adalah gelak tawa yang nyaring, bergetar dan mendalam, gelak tawa yang membuat darahnya beku, bukan kerana takut, tetapi kerana rasa tidak percaya mutlak. Sudah tepat 5 tahun sejak kematian bapanya dan kemajuan Alzheimer yang kejam, gelak tawa itu tidak lagi bergema di dinding rumah itu. Itu adalah gelak tawa ibunya. Encik Razali melangkah ke hadapan dan menjenguk dari bingkai pintu ruang makan yang tersembunyi dalam bayangan koridor. Apa yang dilihatnya membuat dia terdiam. Mulutnya ternganga luas, lumpuh, seolah-olah dia telah melanggar dinding konkrit pada kelajuan 100 km. Cahaya semula jadi masuk membanjiri tingkap-tingkap besar taman, memandikan meja kayu oak yang besar dengan nada keemasan yang hangat. Di sana, di tengah-tengah kejadian itu, duduklah Puan Zaleha. Dia tidak membongkok. Matanya tidak kosong, mahupun wajahnya yang kelabu dan apatis yang Encik Razali telah lihat berbulan-bulan setiap pagi. Dia duduk tegak di kerusi dengan cermin mata terpasang sempurna. Blaus kuningnya kelihatan bersinar. Dia tersenyum dengan kegembiraan yang begitu murni, begitu jelas, sehinggakan dia kelihatan 10 tahun lebih muda. Di sisinya, membongkok di atas meja dengan kehangatan pelindung, adalah Cik Devi. Gadis muda itu memakai uniform biru cerahnya dengan tepi putih, rambutnya diikat sanggul rapi. Dia tidak kelihatan seperti pekerja yang melanggar peraturan. Dia kelihatan seperti seorang malaikat penjaga. Di atas meja tidak ada puri sayur, tidak ada pikagari dengan suplemen maupun cawan pengukur, ada 2 kotak cardboard besar. Cik Devi memegang spatula perak. Dengan pergerakan yang berhati-hati dan penuh kasih sayang, dia sedang menghidangkan sepotong besar pizza pepperoni terus ke pinggan porselin halus Puan Zaleha. Keju cair meleleh dalam helaian sempurna, berasap di bawah cahaya matahari. "Hati-hati, Makcik. Panas nih," kata Puan Zaleha, tertawa dan menggosok tangannya dengan penuh harapan, seperti seorang kanak-kanak kecil yang menanti hadiah. Dia sedang bercakap. Puan Zaleha, yang telah berminggu-minggu meracau suku kata yang tidak dapat difahami, baru sahaja membentuk ayat lengkap dengan makna dan emosi. "Tiup sikit, Puan," jawab Cik Devi dengan suara lembut, meletakkan pinggan di hadapannya, sama seperti arwah Encik Hamzah suka kan, dengan banyak keju dan tepi yang garing. Encik Razali merasakan satu pukulan tepat di perutnya apabila mendengar nama bapanya. Persis begitu, keluh Puan Zaleha sambil memejamkan mata seketika apabila aroma itu menyelubunginya. "Setiap hari Jumaat, kami selalu memesan ini pada malam Jumaat ketika anak-anak masih kecil. Razali akan makan semua pepperoni sebelum pizza sampai ke meja." "Nakal betul anak saya." Jutawan itu melangkah setengah langkah ke belakang dalam kegelapan koridor, merasakan sesak nafas. Dia menjatuhkan beg bimbitnya. Objek kulit itu jatuh ke lantai marmar dengan bunyi gedebuk yang perlahan.
Tetapi kedua-dua wanita di ruang makan itu begitu asyik dengan saat kebahagiaan mereka, sehingga kan tiada seorang pun yang perasan akan bunyi tersebut. Encik Razali berdiri di sana terperangkap di ambang pintu. Dia akan masuk menjerit, dia akan menyebut amaran daripada pakar kardiologi, dia akan bercakap tentang natrium, kolesterol, tuntutan berjuta-juta, dan pemecatan serta-merta. Tetapi dia tidak dapat bergerak. Di hadapannya bukan kecuaian jenayah. Di hadapannya adalah ibunya, dihidupkan semula oleh sekeping adunan dan keju, mengingati masa lalu yang Encik Razali percaya Alzheimer telah memadamkannya selama-lamanya. Dia telah menghabiskan berjuta-juta untuk ubat-ubatan, untuk menjaga jantung ibunya berdegup dalam keadaan kesedihan yang kekal. Cik Devi, dengan sekeping pizza ringkas, secara rahsia dan perbualan yang mesra, telah mengembalikan jiwanya. Usahawan bersut gelap itu, lelaki yang mengawal ratusan pekerja dan menguruskan akaun 9 angka, menyadari pada saat itu bahwa dia sama sekali tidak tahu bagaimana untuk mencintai ibunya sendiri. Dan apabila dia melihat Puan Zaleha menggigit suapan pertama dan memejamkan mata dengan kegembiraan mutlak, Encik Razali Rahman tahu bahwa perangkap yang dia sediakan untuk menghancurkan pembantu rumah itu baru sahaja tertutup pada lehernya sendiri. Senyuman yang terlupakan. Beg bimbit kulit Itali itu terbiar di atas lantai marmar. Encik Razali Rahman, lelaki yang tidak teraga-aga untuk melikuidasi seluruh syarikat dengan satu tanda tangan. Perunding dingin yang tidak pernah menunjukkan kelemahan dalam mesyuarat lembaga pengarah, benar-benar kaku di hadapan bingkai pintu ruang makannya sendiri. Dia tidak dapat melangkah ke hadapan, dia tidak dapat berundur. Otaknya, yang dilatih untuk memproses data, risiko, dan protokol, sedang mengalami litar pintas yang monumental. Di sana, ibunya, Puan Zaleha, wanita yang pagi itu kelihatan seperti cengkerang kosong, hantu berambut kelabu yang hampir tidak dapat mengekalkan pandangan tetap pada dinding. Wanita yang sama yang Dr. Kumar, dengan bayaran yang melambung tinggi, telah mendiagnosis dengan kemerosotan kognitif, tidak dapat dipulihkan, dan sikap bermusuhan yang teruk. Tetapi wanita yang Encik Razali sedang lihat sekarang, disinari cahaya keemasan dari tingkap, bukan hantu. Dia hidup, sangat hidup. Tangannya, yang biasanya menggeletar apabila memegang gelas plastik steril dengan suplemen vitamin, kini memegang kemas tepi hirisan pizza. Keju cair sedikit mengotori jarinya, tetapi dia tidak peduli. Dia mengunyah dengan vitalitas yang menakjubkan, menikmati setiap gigitan seolah-olah itu adalah hidangan paling lazat di planet ini, memejamkan mata dengan isyarat kenikmatan mutlak yang menghilangkan 10 tahun kedutan dari wajahnya. Sedapnya, makcik, sedapnya, bisik Puan Zaleha dengan mulut separuh penuh melepaskan gelak kecil nakal yang menusuk tangkai hati Encik Razali. Sudah bertahun-tahun dia tidak mendengar gelak tawa itu. Sejak penyakit Alzheimer mula mencuri kata-kata, ingatan dan marwahnya, Puan Zaleha telah menjadi pesakit yang kekal. Encik Razali, dalam keputusasaannya untuk tidak kehilangannya, telah mengubah rumah itu menjadi hospital mewah. Dia telah mengharamkan garam, gula, lemak, musik kuat, lawatan tidak dijangka, dan apa sahaja yang boleh mengganggu sistem sarafnya yang rapuh. Dia telah membina sangkar kristal yang sempurna, dan kini seorang pekerja pembersih dengan gaji minimum baru sahaja memecahkan sangkar itu dengan sekotak kadbod berminyak yang ringkas. Cik Devi duduk di sisinya, mengambil sehelai tisu kertas biasa, bukan tuala steril dan hipoalergenik yang diminta oleh doktor dan perlahan-lahan membersihkan tepi bibir wanita tua itu. Makan perlahan-lahan Puan Zaleha. Cukup banyak untuk kami berdua. Tiada siapa yang akan tergesa-gesa kami hari ini, kata Cik Devi, dengan suara yang begitu lembut dan hangat, yang sangat berbeza dengan arahan dingin dan terhitung yang Encik Razali biasa berikan di rumah itu. Usahawan itu merasakan darahnya mendidih, tetapi bukan lagi kerana kemarahan, tetapi kerana rasa malu yang mendalam, menghakis, dan menghimpit. Dalam fikirannya, amaran daripada pasukan perubatan bergema seperti penggerak anti pesawat. Natrium akan meningkatkan tekanan darahnya, Encik Razali. Lemak tepu adalah risiko serangan jantung yang segera. Anda mesti mengekalkan diet lembut, ketat, tanpa variasi. Jika dia gelisah, berikan pil biru. Encik Razali telah mengikut arahan itu dengan penuh ketaatan. Dia percaya bahawa dengan membayar pakar terbaik dan membeli ubat-ubatan paling mahal yang diimport dari Eropah, dia adalah anak lelaki terbaik di dunia. Dia percaya bahawa wangnya adalah perisai yang tidak dapat ditembusi terhadap kematian. Tetapi apabila dia melihat ibunya tersenyum, apabila dia melihat kilauan basah dan jelas di mata coklatnya ketika dia memandang Cik Devi,
Encik Razali memahami kebenaran yang kejam dan menakutkan. Dia tidak menyelamatkannya, dia membunuhnya dengan kesedihan. Puri sayur tanpa garam tidak memanjangkan hayatnya, hanya memanjangkan penderitaannya. Pil biru yang membuatnya mengantuk sepanjang hari bukan untuk kesejahteraan Puan Zaleha. Ia adalah untuk keselesaan jururawat yang tidak mahu berurusan dengan kekecewaannya. Cik Devi menghidangkan sedikit air segar dalam gelas kristal biasa. Puan Zaleha minum dengan gembira dan kemudian mengeluh panjang sambil menyandarkan belakang ke kerusi. Dia kelihatan tenang, kelihatan dalam keadaan damai. Encik Razali bersandar pada dinding koridor yang sejuk, tersembunyi dalam bayang-bayang. Ikatan di kerongkongnya begitu besar sehingga hampir tidak memungkinkannya bernafas. Dia akan masuk menjerit ke ruang makan. Dia ingin jatuh berlutut di hadapan kerusi roda, memeluk ibunya, meminta maaf atas tahun-tahun dingin, atas pil penenang, kerana telah melayannya sebagai pesakit dan bukannya sebagai ibu. Dia ingin berterima kasih kepada pembantu rumah muda itu, kerana telah menghadiahkan Puan Zaleha saat paling indah dalam hampir setengah dekad. Dia mengeringkan air matanya dengan lengan baju sut rekaan mahal miliknya, merosakkan kain sutera. Dia menarik nafas termengah-mengah untuk menstabilkan diri. Dia akan keluar dari bayang-bayang. Dia akan mengubah segalanya. Dia akan memecat doktor-doktor itu dan mengambil Cik Devi sepenuh masa. Dia akan menjadi anak yang sebenar. Tetapi takdir dan kebanggaan yang terluka mempunyai cara yang kejam untuk menampakkan diri apabila seseorang telah hidup terlalu lama dalam kegelapan. Apabila melangkah ke hadapan, bertekad untuk memasuki ruang makan yang disinari matahari, kaki kanan Encik Razali secara tidak sengaja terlanggar beg bimbit kulit yang telah dijatuhkannya beberapa minit sebelum itu. Bunyi hempasan logam berat ke lantai marmar bergema di seluruh rumah seperti tembakan. Di ruang makan, keajaiban pecah berkeping-keping dalam sekelip mata. Cik Devi melepaskan tangan Puan Zaleha dan berdiri terlonjak pucat lesi. Jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bunyi itu. Dia tahu seseorang berada di koridor. Dia tahu dia telah didapati melanggar setiap peraturan rumah. Puan Zaleha membuka matanya dengan terkejut. Ketakutan oleh bunyi tiba-tiba, kebingungan menguasai wajahnya sekali lagi. Selubung Alzheimer menimpanya serta-merta. Kedamaian hilang. Wajah Cik Lili menghilang dari fikirannya dan di hadapannya hanya tinggal seorang gadis muda yang ketakutan dengan uniform biru. Encik Razali kaku di ambang pintu. Wajahnya masih merah kerana tangisan. Matanya terpaku pada bencana yang akan berlaku. Peluang penebusan telah tertutup rapat dan kini konfrontasi yang telah dirancangnya akan tercetus dengan cara yang paling teruk. Konfrontasi yang kejam. Gema bunyi hempasan logam berat ke lantai marmar, memecah suasana ruang makan seperti palu yang memecahkan cermin kristal. Dalam sekelip mata, gelembung hangat ingatan dan kasih sayang yang Cik Devi bina untuk Puan Zaleha meletup sepenuhnya. Pengasuh muda itu, dengan wajah tiba-tiba pucat, melonjak berdiri, panik mencekik kerongkongnya. Apabila dia berpaling ke koridor gelap dan melihat figura Encik Razali Rahman yang menjulang tinggi di ambang pintu, tangannya menggeletar dengan begitu kuat sehingga pinggan porselin yang dipegangnya tergelincir dari jari-jarinya. Pinggan itu pecah berkeping-keping ke lantai dengan bunyi yang memekakkan telinga. Sisa-sisa pizza dan keju berserakan di atas lantai kayu ruang makan yang sempurna. Puan Zaleha terjerit kecil. Bunyi tiba-tiba itu. Ketegangan elektrik yang baru sahaja memenuhi bilik dan ekspresi ketakutan pekerja itu bertindak seperti racun yang mematikan pada otak wanita tua yang rapuh itu. Kabut Alzheimer, yang telah hilang secara ajaib selama 20 menit sebelumnya, menimpanya serta-merta dengan kekuatan yang kejam. Mata Puan Zaleha mula bergerak-gerak liar di seluruh bilik. Dia tidak lagi melihat Cik Lili, anaknya yang hilang. Dia tidak lagi mengingati suaminya maupun hari Jumaat pizza. Nafasnya termengah-mengah. Di hadapannya hanya ada seorang gadis, tidak dikenali yang menggeletar ketakutan, dan seorang lelaki bersut gelap dengan wajah bengis yang maju ke arah mereka seperti ribut. Encik Razali Rahman melangkah ambang pintu dan masuk ke dalam cahaya ruang makan. Beberapa saat sebelum itu, dalam kegelapan koridor, dia adalah seorang anak yang hancur, menitiskan air mata penyesalan. Tetapi apabila dia didapati, apabila dia melihat kelemahan yang terpampang pada wajah pekerja itu, mekanisme pertahanan Encik Razali yang paling tua dan paling merosakkan diaktifkan secara automatik. Kebanggaan besinya tidak dapat menahan perasaan lemah. Dia tidak dapat membenarkan pembantu rumah shift malam itu melihatnya dengan mata merah dan jiwa yang hancur. Jadi dia melakukan satu-satunya perkara yang dia tahu lakukan apabila dia kehilangan kawalan ke atas situasi, menyerang.
Dia menggenggam penumbuknya, mengetatkan rahangnya, dan membiarkan kemarahan yang lahir dari rasa malunya sendiri, menguasainya sepenuhnya. Apa semua nih?" jerit Encik Razali. Suaranya yang dalam dan berkuasa membuatkan kaca tingkap-tingkap besar bergegar. Cik Devi mengundur selangkah, memijak serpihan porselin yang pecah tanpa menyadarinya. Mata coklatnya terbuka luas, penuh dengan air mata ketakutan semata-mata. Dia tahu dengan sempurna siapa lelaki di hadapannya. Encik Razali Rahman bukan sahaja majikannya, dia adalah salah seorang usahawan paling kejam dan pendendam di Petaling Jaya, seorang lelaki yang mampu menghancurkan hidup seseorang dengan satu panggilan telepon. "Encik Razali, saya boleh jelaskan, tolonglah." Cik Devi tergagap-gagap dengan suara pecah, mengaitkan tangannya yang menggeletar di dada. "Saya cuma mau..." "Diam." Encik Razali memotongnya sambil mengambil 2 langkah pantas, sehingga dia berada kurang 1 meter daripadanya. Kehadirannya menyesakkan, tembok kuasa dan keganasan. "Aku tanya soalan terus terang, Cik Devi. Apa sampah ni di meja ibu saya? Kamu bodoh ke atau sengaja abaikan arahan perubatan yang aku beri 2 jam lepas?" Dia menuding jari menuduh ke arah kotak kadbod berminyak yang terletak di atas alas meja yang diimport. Imej itu sangat berbeza dengan kesempurnaan klinikal rumah itu, sehingga ia kelihatan seperti penghinaan langsung terhadap kuasanya. "Tuan, dengarlah saya. Saya merayu Cik Devi dengan air mata hangat mengalir di pipinya. Puan Zaleha sudah 3 hari penuh tidak menelan puri sayur. Setiap kali saya cuba memberinya suplemen, dia meludahkannya dan menangis. Dia kehilangan berat badan, dia kehilangan cahaya di matanya. Doktor hanya ingin menidurkannya, tetapi dia tidak memerlukan penenang, Tuan. Dia lapar. Lapar akan sesuatu yang sebenar, lapar akan kenangan. Kebenaran." Dalam kata-kata Cik Devi, memukul dada Encik Razali seperti godam. Kerana dia sendiri, tersembunyi dalam bayang-bayang beberapa minit sebelum itu, telah mengesahkan bahawa gadis muda itu betul. Dia telah melihat ibunya tersenyum, seperti tidak pernah berlaku selama bertahun-tahun. Dia telah mendengar kejernihan dalam suaranya, tetapi ego Encik Razali yang terluka adalah raksasa yang tidak dapat dikawal. Mengakui bahawa pembantu rumah itu betul bermakna mengakui bahawa dia, dengan semua jutaan ringgitnya, telah gagal sepenuhnya. Ini bermakna menerima bahawa dia telah menyeksa ibunya sendiri selama berbulan-bulan di bawah perisai palsu sains perubatan, dan dia tidak bersedia untuk runtuh di hadapan seorang pekerja perkhidmatan. Lapar akan kenangan. Encik Razali mengejek sambil melepaskan ketawa dingin, kering, dan tanpa sebarang perasaan. Ketawa yang membuat darah Cik Devi membeku. "Sejak bila kamu jadi pakar neurologi? Sejak bila ijazah sekolah awam kamu memberi kamu hak untuk mendiagnosis ibu saya dan memutuskan apa yang terbaik untuknya? Kamu cuma pembantu rumah." Puan Zaleha, yang meringkuk di kerusi rodanya, mula tersak-esak dalam diam. Dia membawa tangannya yang berkedut ke telinganya, cuba menyekat jeritan. Keganasan dalam suara anaknya menyebabkan ketakutan yang mendalam, walaupun mindanya yang sakit tidak lagi dapat memahami mengapa mereka bertengkar. "Kamu bermain-main dengan nyawanya," sambung Encik Razali menjerit, mendekati Cik Devi, menyudutkannya ke tepi meja kayu oak. "Pakar kardiologi sangat jelas. Perubahan paras natriumnya boleh menyebabkan serangan jantung mendadak. Apa yang kamu mahukan, Cik Devi? Membunuhnya supaya tidak perlu membersihkan air liurnya pada waktu petang? Begitukah?" Tuduhan itu begitu kejam, begitu jahat dan tidak adil, sehingga Cik Devi merasakan sesak nafas. Dia membuka mulut untuk membela diri, tetapi dari kerongkongnya hanya keluar esakan yang tercekik. Sakit dituduh ingin membunuh wanita yang baru dipeluknya dengan sepenuh jiwa itu terlalu berat. Tidak, demi Tuhan, tidak." Tangis Cik Devi, menggelengkan kepala dengan terdesak memandang Puan Zaleha yang menggeletar ketakutan. "Saya sayangkannya. Saya hanya ingin melihat dia gembira seketika. Dia memanggil saya dengan nama anaknya, Encik Razali. Dia meminta saya jangan tinggalkan dia sendirian. Dia tenang. Dia benar-benar tenang." Wajah Encik Razali berkerut dalam penderitaan yang tulen, disamarkan sebagai kemarahan. Mendengar Cik Devi menyebut nama Lily adalah titik terakhir. Nafasnya menjadi berat, hampir tidak teratur. Rasa bersalah sedang memakan dirinya hidup-hidup dari dalam, tetapi di luar, dia berubah menjadi mesin pemusnah. "Adik saya sudah meninggal dunia." Encik Razali meraung sambil menghempas meja kayu oak dengan penumbuknya. Bunyi itu membuat gelas air melompat. "Dia sudah meninggal dunia 22 tahun lalu. Mengikut halusinasi ibu saya,
adalah kecuaian perubatan yang sangat serius. Anda semakin menenggelamkannya dalam demensia. Anda menghancurkan protokol yang saya bayar ribuan ringgit untuk dikekalkan. Encik Razali memasukkan tangannya yang menggeletar ke dalam poket dalam jaketnya dan mengeluarkan telepon bimbit canggihnya. Skrin itu menerangi wajahnya yang tidak keruan. Sudah tamat, dia berkata dengan suara yang kini berbahaya rendah, bisikan yang penuh racun yang menjanjikan akhir dunia bagi gadis muda itu. Kemaskan barang-barang kamu. Kamu dipecat dan berdoalah agar malam ini saya tidak menghantar peguam saya ke balai polis untuk memfailkan dakwaan rasmi atas cubaan membunuh atas kecuaian perubatan. Aku akan pastikan, Cik Devi, kamu tidak akan mendapat sebarang pekerjaan di seluruh negeri ini. Aku akan menghancurkan kamu. Cik Devi merasakan lantai menghilang di bawah kakinya. Ketakutan mutlak melumpuhkannya. Jika dia didakwa, jika namanya dicemari dengan rekod jenayah, dia bukan sahaja akan kehilangan pekerjaan ini, dia juga akan kehilangan keupayaan untuk menyara adik-beradiknya yang lebih muda. Dia akan jatuh ke dalam kemiskinan mutlak. Dia jatuh berlutut di atas sisa-sisa pizza dan kaca pecah pinggan, tidak peduli bahwa sekeping porselin tajam sedikit memotong kain seluarnya di betis. Encik Razali, saya merayu demi yang paling suci. Tangis Cik Devi dari lantai, menyatukan tangannya dalam isyarat rayuan terdesak, merendahkan diri sepenuhnya di hadapan kuasa jutawan yang menghancurkan. Pecat saya. Jangan bayar gaji saya bulan ini, jika encik mahu. Tetapi jangan dakwa saya. Saya mempunyai keluarga yang bergantung kepada saya. Saya mempunyai 2 adik kecil yang makan dari gaji saya. Saya bersumpah demi Tuhan bahwa niat saya hanyalah untuk memberi kasih sayang kepada ibu encik. Kasih sayang yang di rumah ini. Cik Devi menggigit lidahnya tepat pada masanya. Dia hampir mengatakan kasih sayang yang di rumah ini tiada siapa yang memberikannya. Tetapi Encik Razali memahami sepenuhnya frasa yang tidak selesai itu dan matanya menjadi merah. Dia akan meninggikan suara lagi. Dia akan menghancurkannya dengan ancaman terburuk yang boleh diformulasikan oleh fikirannya yang cemerlang dan bengkok. Tetapi kemudian sesuatu yang mustahil berlaku. Sebuah perisai kaca, bunyi logam yang tajam dan melengking memotong ketegangan ruang makan. Itu adalah bunyi roda kerusi Puan Zaleha yang bergesel dengan kuat ke lantai kayu. Encik Razali terhenti serta-merta dengan telepon masih di tangannya. Dia menunduk keliru. Cik Devi juga berhenti menangis seketika, mengangkat wajahnya yang dibasahi air mata. Puan Zaleha, wanita yang rapuh, yang diberikan ubat sehingga lesu, didiagnosis dengan kelemahan otot yang teruk yang menghalangnya berjalan lebih 2 meter tanpa bantuan, sedang berpegang pada tempat letak tangan kerusi rodanya dengan kedua-dua tangannya, buku jarinya, memutih kerana usaha kolosal yang dilakukannya. Wajahnya dihiasi kedutan mendalam, berkerut dalam ekspresi kesakitan fizikal yang jelas. Lututnya menggeletar ketara di bawah seluar kain lembut, mengancam untuk menyerah pada bila-bila masa di bawah berat badannya sendiri. "Mak, apa yang Mak buat?" bisik Encik Razali, tiba-tiba cemas, melupakan seketika peranannya sebagai algojo. Jangan bangun, Mak akan jatuh," doktor kata. Tetapi Puan Zaleha tidak mendengarnya. Atau mungkin dia mendengarnya, tetapi memutuskan bahwa suara lelaki bersut gelap itu tidak mempunyai kuasa ke atasnya. Dengan erangan usaha yang perlahan, mengabaikan bunyi sendinya yang berkeriut akibat gaya hidup tidak aktif secara paksa dan ubat-ubatan, Puan Zaleha berdiri. Badannya terhuyung hayang berbahaya ke hadapan. Encik Razali menjatuhkan teleponnya, yang jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk, dan cuba berlari untuk memegangnya. Ketakutan ibunya akan patah pinggul. "Jangan sentuh aku!" Jeritan Puan Zaleha bagai sebatan. Bukan celoteh yang mengelirukan, bukan ratapan seorang pesakit Alzheimer. Itu adalah suara tegas, berkuasa dan pelindung seorang ketua keluarga yang pernah ada, menerobos kabus tebal otaknya yang runtuh. Encik Razali terhenti di tengah jalan dengan tangan terhulur di udara. Matanya terbeliak terkejut. Puan Zaleha bernafas dengan sukar. Dadanya naik turun dengan cepat, tetapi dia tidak duduk semula. Dengan langkah pendek, terseret dan menyakitkan, mengelak serpihan porselin yang pecah, dia berjalan perlahan-lahan, sehingga meletakkan dirinya betul-betul di antara usahawan yang marah dan pekerja muda yang masih berlutut di lantai. Puan Zaleha, dengan blaus kuning pudar dan bahunya yang membongkok, berdiri di hadapan anak jutawannya. Dia adalah perisai manusia, perisai kaca yang rapuh, menggeletar dan suci yang bersedia untuk pecah sebelum membiarkan sesiapa mencederakan gadis yang telah mengembalikan kehidupannya. "Puan Zaleha, jangan, tolong, duduklah, nanti Mak sakit."
Rayu Cik Devi dari lantai, menghulurkan tangan untuk menyentuh pergelangan kaki wanita tua itu dengan lembut, ketakutan akan akibat usaha fizikal itu. Puan Zaleha mengabaikan Cik Devi. Pandangannya, yang luar biasa tajam dan penuh api, terpaku terus ke mata Encik Razali. Jutawan itu merasakan dirinya mengecil di bawah berat pandangan itu. Sudah bertahun-tahun ibunya tidak memandangnya dengan intensitas sedemikian. Dia tidak memandangnya dengan kekosongan demensia, dia memandangnya dengan kekecewaan. "Jangan kamu jerit," kata Puan Zaleha. Suaranya menggeletar kerana sesak nafas, tetapi setiap perkataan diucapkan dengan jelas yang menakutkan. Di rumah ini, orang yang berhati baik tidak boleh dijerkah. Encik Razali menelan air liur, merasakan penumbuk gaib meramas esofagusnya. "Mak, tolonglah, Mak keliru." Cuba Encik Razali membantah menggunakan nada merendahkan. Nada yang sama yang digunakannya apabila Puan Zaleha mengalami krisis saraf. "Perempuan ni sedang mencederakan Mak. Dia melanggar peraturan perubatan. Dia beri Mak makanan yang boleh membunuh Mak. Saya cuba melindungi Mak. Mak kena balik ke kerusi roda. Mak akan terluka." "Bohong." Puan Zaleha memotongnya, mengangkat tangan yang menggeletar dan menunjuk terus ke dada anaknya. "Kamu tak melindungi saya. Kamu kurung saya." Kesunyian yang menyusul pernyataan itu mutlak. Seolah-olah udara itu sendiri telah disedut dari rumah yang besar itu. Puan Zaleha mula tercungap-cungap. Keletihan mengancam untuk meruntuhkannya, tetapi naluri keibuannya yang dicetuskan oleh tangisan gadis muda di belakangnya membakar lebih kuat daripada sebarang penyakit neurologi. Fikirannya hancur, dia tidak tahu hari apa, dia tidak ingat apa yang dia makan untuk sarapan, dan kadang-kadang dia lupa bahawa anaknya, Cik Lili, telah meninggal dunia. Tetapi emosi utama, cinta, ketakutan, ketidakadilan dan kesunyian kekal utuh di dalam dirinya. "Saya tak tahu nama kamu," bisik Puan Zaleha sambil memandang Encik Razali dengan kekeliruan yang menyakitkan yang memecahkan hati usahawan itu menjadi 1000 keping. "Kadang-kadang saya tahu kamu anak saya. Kadang-kadang saya hanya melihat seorang lelaki kejam yang memakai pakaian hitam dan datang ke rumah saya untuk memberi arahan dan memaksa saya menelan pil yang menghilangkan tidur saya." Encik Razali merasakan tanah runtuh di bawah kasut Italianya. Badannya sendiri mula menggeletar. Lelaki berkuasa dan tidak tersentuh itu sedang dihancurkan sepenuhnya oleh kata-kata rapuh ibunya yang sakit. Saya Razali, Mak. Saya anak Mak. Saya buat semua ni untuk Mak. Saya bayar semuanya supaya Mak hidup." Dia tergagap-gagap dengan air mata yang mengalir lagi di matanya. Perisainya retak tanpa dapat diperbaiki. "Jadi, kalau kamu anak saya, kenapa kamu tinggalkan saya sendirian?" tanya Puan Zaleha. Soalan itu tiada niat jahat, hanya kesakitan yang tulus dan mendalam. "Kenapa kamu biarkan lelaki berbaju putih itu mengikat saya di katil apabila saya takut? Kenapa kamu sembunyikan kenangan saya?" Puan Zaleha berhenti mencari nafas dan kemudian menunjuk lemah ke belakang, ke arah gadis yang masih berlutut menangis dalam diam. Dia satu-satunya yang memandang mata saya," sambung wanita tua itu, suaranya memecah pertahanan terakhir Encik Razali. "Dialah satu-satunya yang tidak melayan saya seperti perabot yang rosak. Dia memberi saya makan sesuatu yang berbau seperti rumah saya. Dia membuat saya ingat bahawa saya pernah gembira, dan kamu datang menjerit seperti raksasa ingin menghancurkannya." Puan Zaleha melangkah kecil ke hadapan, merapatkan jarak dengan anaknya, menentang semua kuasanya, semua wangnya, dan semua kebanggaan yang terluka. "Dan kamu halau budak baik ini ke jalanan," Puan Zaleha berkata, dengan mata yang bersinar dengan air mata yang ditahan. "Kalau begitu, janjikan saya bahawa kamu juga akan membuka pintu untuk saya, kerana saya lebih rela mati kelaparan di jalanan bersama seseorang yang memeluk saya, daripada terus hidup 100 tahun dalam penjara kaca ini bersama kamu." Badan Puan Zaleha tidak dapat bertahan lagi. Adrenalin konfrontasi itu habis dengan tiba-tiba seperti mancis yang padam di dalam air. Lututnya akhirnya menyerah, membengkok di bawah berat badannya sendiri. "Mak!" jerit Encik Razali bertindak secara naluri, meluru ke hadapan untuk menyambar ibunya sebelum kepalanya terhantuk lantai marmar. Tetapi Cik Devi lebih pantas. Dengan ketangkasan yang lahir dari kesetiaan yang murni, dia melonjak bangun, mengabaikan luka di kakinya sendiri, dan memeluk tubuh Puan Zaleha yang pengsan, meredakan kejatuhan itu. Kedua-dua wanita itu berakhir di lantai, dikelilingi oleh sisa-sisa pizza dan kaca pecah. Puan Zaleha telah memejamkan mata. Usaha fizikal yang besar itu telah menyebabkannya tidak sedarkan diri. Cik Devi memegang kepala wanita tua itu di pangkuannya, mengusap dahinya, menangis tanpa henti, sambil menggumamkan doa dengan suara perlahan.
Encik Razali berdiri di hadapan mereka dengan tangan tergantung tidak berguna di sisi. Dia baru sahaja mendengar hukuman paling kejam dalam hidupnya yang diucapkan oleh bibir satu-satunya orang yang sanggup dia korbankan nyawanya. Kebanggaan jutawan besar itu telah hancur, tetapi daripada menerima pengajaran itu, daripada berlutut di sisi Cik Devi untuk membantu ibunya, ketakutan melihat dirinya sebagai raksasa mendorongnya untuk melakukan kesilapan terbesar, paling gelap, dan tidak dapat dimaafkan dalam seluruh hidupnya. Kesilapan yang tidak dapat dimaafkan. Tubuh Puan Zaleha yang lemah terasa berat seperti plumbum di atas kaki Cik Devi. Pengasuh muda itu berlutut di atas kaca porselin yang pecah, memeluk bahu wanita tua itu dengan putus asa yang mutlak. Dia menangis dalam diam, memujuknya perlahan-lahan, mengotori uniform birunya dengan peluh sejuk yang membasahi dahi Puan Zaleha. Encik Razali Rahman, lelaki yang tidak takut kepada mana-mana pesaing kewangan, terpaku oleh ketakutan. Gema kata-kata terakhir ibunya masih bergema di dinding ruang makan yang besar, menusuk tengkoraknya. Saya lebih rela mati di jalanan daripada terus hidup dalam penjara ini bersama kamu. Penghinaan itu membara dalam uratnya. Kesakitan ditolak sedemikian rupa di hadapan seorang pekerja biasa mengaktifkan mekanisme pertahanan yang beracun dan merosakkan di dalam dirinya. Daripada tunduk kepada kebenaran, Encik Razali berpaut pada kemarahan yang buta. Wajahnya mengeras seperti marmar yang dipijaknya. Dia melangkah dengan berat dan ganas ke arah kedua-dua wanita itu. "Lepaskan dia," jerit Encik Razali, membongkok secara tiba-tiba dan menolak Cik Devi dengan kasar. Gadis muda itu hilang keseimbangan dan jatuh terlentang, melukakan tapak tangannya dengan serpihan pinggan yang pecah. Segaris darah mula mengalir, bercampur dengan lemak pizza yang bertaburan di lantai. Tetapi Encik Razali tidak peduli. Dia hanya peduli untuk mendapatkan kembali kawalan. "Jangan sentuh dia macam tu, Tuan, dia tak sedarkan diri," jerit Cik Devi, menekan tangannya yang terluka ke dada. Ketakutan melihat kekasaran jutawan itu mengendalikan tubuh rapuh ibunya. "Sudah saya katakan, diam," jerit Encik Razali, mengangkat Puan Zaleha dalam dakapannya dengan kekuatan yang luar biasa. Kepala wanita tua itu tergantung lemas ke belakang. Nafasnya berdesir lemah dan tercekik. "Kamu yang sebabkan ini. Kamu yang langgar dietnya. Kamu yang kacau fikirannya dengan permainan bodoh kamu. Kamu membawanya ke batas kekuatannya. Dia hanya mahu kasih sayang. Dia mahu berasa hidup." Tangis Cik Devi dari lantai, menggeletar dari kepala hingga kaki, tidak dapat menahan rasa tidak berdaya yang merobek kerongkongannya. Encik tidak faham apa-apa. Tidakkah Encik melihat dia sedang mati kerana kesedihan? Encik Razali terhenti serta-merta. Otot rahangnya menegang hingga hampir pecah. Dia memandang Cik Devi dengan penghinaan yang begitu gelap, begitu mutlak, sehingga gadis muda itu merasakan udara membeku di sekelilingnya. "Tidak, yang tidak faham itu kamu," Encik Razali mendesis dengan suara rendah dan dingin yang lebih menakutkan daripada jeritannya. "Kamu seorang penceroboh, seorang yang jahil yang datang mengotori rumah saya dan membahayakan nyawa ibu saya kerana satu keinginan bodoh akan kebaikan murahan." Dia membetulkan kedudukan Puan Zaleha di dadanya dan melemparkan pandangan seorang algojo yang menjatuhkan hukuman kepada Cik Devi. "Keluar dari rumah saya, sekarang juga." Seluruh dunia runtuh di bahu Cik Devi. "Encik Razali, tolonglah," rayu gadis muda itu sambil bangun dengan susah payah, mengabaikan rasa perit di tangan dan kakinya yang terluka. "Saya merayu demi yang paling suci. Pecat saya jika Encik mau, tetapi jangan tahan gaji saya. Saya sudah sebulan bekerja shift berganda. Adik-beradik saya sedang menunggu. Sewa bilik kami tamat esok. Jika saya tidak membawa wang itu, kami akan dihalau." Guntur yang perlahan bergema di kejauhan. Langit Petaling Jaya, yang beberapa menit sebelumnya bersinar dengan cahaya matahari petang, telah ditutupi awan hitam dan tebal. Ribut akan meletus. Encik Razali tidak berkedip. Empati telah ditelan sepenuhnya oleh kebanggaan yang terluka. "Gaji kamu?" Encik Razali mengejek sambil melepaskan ketawa pahit dan tanpa sebarang perasaan. "Kamu patut bersyukur kepada Tuhan, kerana saya tidak menelepon polis sekarang untuk menangkap kamu atas kecuaian jenayah dan menyebabkan kemudaratan kepada kesihatan warga emas. Nak duit? Dakwa saya. Kita lihat berapa lama peguam bela kamu boleh bertahan melawan firma guaman saya." Cik Devi membuka mulutnya, tetapi perkataan tidak keluar. Tahap kekejaman lelaki itu membuat dia terdiam. Dia faham pada saat itu bahawa tiada apa-apa yang berperikemanusiaan untuk dirayu. Dia berhadapan dengan mesin penjana wang, seorang lelaki kosong yang telah menggantikan hati dengan peti besi,
Aku takkan bayar 1 sen pun, Encik Razali mengumumkan sambil berpaling untuk keluar dari ruang makan. Kamu ada 5 menit untuk kemas barang-barang kamu dari bilik pembantu rumah dan berambus. Kalau aku turun dan kamu masih ada di sini, pengawal keselamatan di pintu masuk akan mengheret kamu keluar. Encik Razali berjalan pergi melalui koridor, membawa Puan Zaleha dalam dakapannya, hilang dalam kegelapan tangga utama. Cik Devi ditinggalkan sendirian di tengah-tengah kekacauan itu. Kesunyian yang menyusul adalah suram, menindas, hanya dipecahkan oleh bunyi hujan lebat yang pertama memukul tingkap-tingkap kaca besar. Dia tidak mengemas barang-barangnya. Dia tidak mempunyai apa-apa yang berharga di bilik pembantu rumah itu. Walaupun begitu, dengan air mata membanjiri pandangannya, tangannya berdarah dan jiwanya hancur, dia berjalan terhuyung-huyung ke arah pintu belakang. Dia keluar ke lorong perkhidmatan. Tepat apabila langit terbuka sepenuhnya, hujan sejuk membasahinya dalam beberapa saat. Cik Devi berjalan tanpa arah di bawah ribut, menggeletar kesejukan dan ketakutan, tidak tahu bagaimana dia akan memandang mata adik-beradiknya malam itu untuk memberitahu mereka bahwa tiada makanan. Di dalam banglo, Encik Razali membaringkan ibunya di atas katil hospital besar yang mendominasi bilik mewahnya. Dia memeriksa nadi. Ia lemah, tetapi stabil. Dia menutupinya dengan selimut terma dan menutup langsir gelap, menyelubungi bilik itu dalam kegelapan abadi. Dia turun tangga perlahan-lahan. Bunyi langkahnya sendiri tidak dapat ditahan. Dia tiba di ruang makan. Pizza yang rosak masih ada di sana, bertaburan di lantai, bersama kaca pecah dan kesan darah Cik Devi. Bau keju dan pepperoni masih berlegar di udara, enggan hilang, mengingatkannya dengan setiap nafas saat yang tepat ibunya telah gembira. Encik Razali berdiri di hadapan tingkap yang dibadai hujan. Dia telah menang. Dia telah mempertahankan wilayahnya, dia telah menegaskan kuasanya dan dia telah mengusir ancaman. Protokol perubatan kembali selamat, tetapi ketika dia melihat kegelapan taman melalui kaca kalis peluru, jutawan itu merasakan kekosongan yang begitu dalam di perutnya sehingga menyebabkan loya. Seluruh rumah terasa seperti sebuah makam raksasa yang senyap. Kemenangannya mempunyai rasa pahit abu, kejatuhan. Pagi esoknya tiba tanpa mentari. Langit masih diwarnai kelabu pekat dan banglo Encik Razali Rahman diselubungi suasana ketegangan klinikal yang maksimum. Tepat jam 8 pagi. Dr. Kumar, seorang pakar neurologi dengan sut yang ditempa khas dan beg bimbit yang penuh dengan ubat penenang generasi terkini, berdiri di hadapan katil Puan Zaleha. Di sisinya, 2 juru rawat berbadan sasa, beruniform putih bersih, menunggu arahan. Encik Razali memerhati adegan itu dari ambang pintu dengan tangan bersilang di dada. Dia tidak tidur walau seminit pun. Lingkaran hitam di bawah matanya menyerlahkan perang psikologi yang telah dilaluinya sepanjang malam dalam kesendirian pejabatnya. Tanda-tanda vitalnya terganggu. Encik Razali, Dr. Kumar melaporkan sambil membetulkan cermin matanya dengan dingin. Krisis semalam telah meningkatkan tekanan darahnya ke tahap berbahaya. Kejadian itu telah mendorongnya ke fase disorientasi agresif akut. Saya sudah memberi amaran kepada Encik. Sebarang rangsangan di luar norma, sebarang perubahan dalam rutin sterilnya akan menyebabkan kemunduran besar dalam keadaannya. Dokter itu bercakap tentang Puan Zaleha, seolah-olah dia adalah enjin yang rosak, bukan manusia. Encik Razali menelan air liur, merasakan keengganan tiba-tiba terhadap nada monoton dan tidak berperasaan itu, nada yang dia sendiri tuntut dan puji selama bertahun-tahun. Di tengah-tengah bilik, di atas cadar putih, Puan Zaleha sedang melalui neraka yang mutlak. Dia tidak katatonik seperti beberapa minggu sebelumnya, dia ketakutan. Matanya merah kerana panik, melompat dari satu sudut ke sudut lain bilik. Dia bernafas dengan tercungap-cungap pendek dan terdesak. Tangannya tergenggam erat sehingga kukunya menusuk tapak tangan. Jangan keluar, jauhkan diri dari saya. Jerit Puan Zaleha dengan suara serak yang pecah kerana keletihan. Salah seorang juru rawat cuba menghulurkan dulang logam yang berisi segelas plastik dengan puri sayur pekat dan picagari dengan ubat-ubatan pagi. Puan Zaleha, tolong, makcik kena sarapan. Buka mulut, juru rawat itu mengarah sambil mendekatkan sudu dengan pergerakan mekanikal tanpa sebarang kehangatan. Puan Zaleha menjerit putus asa. Dengan gerakan pantas dan tidak dijangka, dia mengangkat lengannya dan memukul dulang itu dengan sekuat hati. Puri hijau, gelas plastik, dan ubat-ubatan berterbangan di udara, terhempas ke dinding bersalut sutera, dan mengotori lantai yang tidak bernoda. Saya tak nak racun kamu, jerit Puan Zaleha, mengundur sehingga terlanggar belakang katil, memeluk lututnya, menggeletar seperti daun di tengah-tengah taufan.
Saya mahu anak saya mahu Lily, bawa anak saya. Nama itu memotong udara bilik. Encik Razali merasakan jarum ais menusuk jantungnya. Puan Lily tidak ada di sini. Makcik tahu Lily sudah meninggal dunia, kata dokter. Kumar sambil menerapkan terapi orientasi realiti yang kejam, dengan ketenangan yang sama seperti dia akan memberitahu waktu. Kesan itu sangat dahsyat. Puan Zaleha membawa tangannya ke kepala, menarik rambut kelabunya sendiri, dan melepaskan jeritan yang merobek jiwa, ratapan primitif, dan penuh penderitaan yang membuat darah semua orang di dalam bilik itu membeku. Mengulangi semula kematian anaknya sekali lagi dalam keadaan kerentanan mutlak itu, menghancurkannya sepenuhnya. Tidak, bohong. Dia ada di sini semalam. Dia memberi saya makan. Dia memeluk saya. Tangis Puan Zaleha tanpa henti. Dengan wajah dibasahi air mata, mencari-cari dengan cemas di antara bayang-bayang bilik figura gadis muda beruniform biru. Lily, kamu janji takkan tinggalkan saya. Jangan tinggalkan saya sendirian dengan raksasa-raksasa ini. Encik Razali bersandar pada bingkai pintu. Kakinya terasa lemah. Image ibunya merayu kehadiran Cik Devi adalah seksaan yang tidak dapat ditanggung. Jangan tinggalkan saya sendirian dengan raksasa-raksasa ini, katanya. Dan Encik Razali tahu dengan sempurna bahwa dialah ketua raksasa-raksasa itu. Pegang dia. Dr. Kumar mengarah dengan suara mendatar, hilang sabar. Dia membuka beg bimbit kulit hitamnya dan mengeluarkan pikagari yang telah diisi dengan cecair jernih. Perubahan saraf semakin memuncak. Saya akan berikan 5 mg haloperidol. Itu akan menidurkannya selama 14 jam akan datang. Kedua-dua jururawat berbadan sasa itu bergerak ke arah katil tanpa ragu-ragu. Setiap seorang memegang lengan Puan Zaleha. Wanita tua itu berjuang dengan kekuatan keputusasaan. Lepaskan saya, kamu sakitkan saya. Razali, anakku, tolonglah saya. Jerit Puan Zaleha mencari mata anaknya di ambang pintu, meminta pertolongan buat kali pertama dalam beberapa tahun. Encik Razali melihat adegan itu seperti gerakan perlahan. Dia melihat tangan kasar jururawat meremas lengan rapuh ibunya, meninggalkan kesan merah di kulitnya yang nipis. Dia melihat jarum tajam di tangan doktor. Kumar, bersinar di bawah cahaya lampu pendar fluor klinik, sedia untuk mematikan otak wanita yang telah memberinya kehidupan. Dan tiba-tiba, seperti kilat, image petang sebelumnya melintas di fikirannya. Dia melihat tangan Cik Devi, lembut dan hangat, memegang tangan Puan Zaleha yang menggeletar. Dia melihat senyuman pengasuh muda itu. Dia melihat hirisan pizza yang berasap. Dia mendengar gelak tawa ibunya yang bersemangat. Dia teringat suara manis Cik Devi, berkata, "Tidak akan terlalu sibuk untuk Makcik. Cik Devi telah memberinya kehidupan. Dr. Kumar akan menyuntik kematian kepadanya." Dr. Kumar mengangkat picagari, menanggalkan penutup pelindung jarum dengan giginya, dan mendekati bahu wanita tua yang terdedah itu, yang menggeliat ketakutan. "Ini akan cepat, Puan Zaleha. Berhenti berjuang," bisik doktor itu. Tetapi jarum itu tidak pernah menyentuh kulit. Sebuah tangan yang kuat, ganas dan menggeletar kerana kemarahan yang tulen mencengkam pergelangan tangan Dr. Kumar di udara, menghentikannya serta-merta. Doktor itu menoleh terkejut. Jururawat terhenti. Itu adalah Encik Razali. Usahawan itu, matanya merah menyala, urat lehernya menonjol kerana ketegangan dan wajahnya cacat kerana kemarahan pelindung yang tidak pernah dia rasakan sebelum ini. "Lepaskan dia sekarang," kata Encik Razali. Suaranya bukan jeritan, tetapi geram rendah, gutural, penuh dengan ancaman maut yang begitu nyata, sehingga Dr. Kumar menjatuhkan picagari itu secara naluri. Picagari itu jatuh ke lantai dan berguling di bawah katil. "Saya kata lepaskan dia," raung Encik Razali, menolak kasar kedua-dua jururawat itu, memaksa mereka mengundur terhuyung-huyung. Puan Zaleha, yang telah dibebaskan, mengumpul dirinya di tengah-tengah katil, menangis ketakutan, memeluk dirinya sendiri. "Encik Razali, apa yang Encik lakukan?" protes Dr. Kumar, sambil menggosok pergelangan tangannya yang terluka, marah kerana tidak dihormati. "Protokol memerlukan sedasi segera menghadapi keadaan agresif. Ini untuk kebaikannya sendiri." Encik Razali memandangnya dari atas ke bawah dengan rasa jijik yang tiada henti. Buat kali pertama dalam beberapa tahun, dia melihat realiti tanpa tapis kebanggaannya sebagai jutawan. Kestersilan, kekejaman dan kesia-siaan semua yang telah dibelinya. "Berambus," Encik Razali meludah. "Bawa jarum sialan kamu, puri tawar kamu, dan diagnosis sengsara kamu dan berambus dari rumah saya. Kamu semua dipecat." "Ini gila," jerit Dr. Kumar, mengambil beg bimbitnya dengan rasa tersinggung.
Tanpa penjagaan pakar kami, Ibu Encik tidak akan bertahan sebulan pun. Dengan penjagaan pakar kamu, ibu saya sudah mati 5 tahun, jawab Encik Razali dengan dingin yang memotong dan tidak membenarkan jawaban. Keluar dari sini. Jika kamu tidak berada di jalanan dalam masa 3 menit, saya akan memanggil pengawal keselamatan untuk menghalau kamu. Doktor dan juru rawat tidak menunggu amaran kedua. Mereka keluar dari bilik tergesa-gesa, mengomel dengan marah. Bunyi pintu dihempas bergema di dalam bilik, diikuti dengan kesunyian yang berat dan tegang. Encik Razali ditinggalkan sendirian bersama ibunya. Puan Zaleha masih menangis di atas katil, menggeletar tanpa henti, membisikkan nama Lili berulang kali di antara esakan yang terputus-putus. Usahawan itu, lelaki yang percaya dapat membeli ketenangan dengan cek 9 angka, jatuh berlutut di sisi katil. Beban rasa bersalah yang menghancurkan tulang-tulangnya. Dia coba menyentuh tangan ibunya, tetapi dia mengecut, mengelakkan sentuhannya, memandangnya dengan ketakutan mendalam. Yang lebih menyakitkan Encik Razali daripada tikaman pisau, dia tidak dapat menenangkannya. Dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Dia hanya seorang algojo yang menyesal, tetapi kerosakan sudah berlaku. Dia memandang lantai di mana puri hijau mengotori dinding dan picagari terbiar. Dia teringat pandangan ketakutan Cik Devi malam sebelumnya di bawah ribut. Dia teringat kata-kata rayuannya. Adik-beradik saya sedang menunggu. Jika saya tidak membawa wang itu, kami akan dihalau. Dia telah menghancurkan satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan ibunya. Dia sendiri telah membuang keajaiban yang begitu lama dicarinya. Encik Razali menyembunyikan wajahnya di antara tangannya, dan buat kali pertama dalam kehidupan dewasanya, dia menangis dengan keputusasaan yang murni. Dia menangis untuk ibunya, dia menangis untuk kesombongannya, dan dia menangis untuk keperluan segera dan menakutkan untuk mencari seorang pembantu rumah muda di sebuah bandar 5 juta penduduk. Buku catatan di bilik pembantu rumah. Kesunyian yang menyelubungi banglo besar itu setelah keluarnya pasukan perubatan yang mendadak adalah sangat pekat. Satu kekosongan yang begitu berat sehingga seolah-olah menghimpit oksigen. Di bilik mewah berdinding sutera, Puan Zaleha akhirnya berhenti menjerit. Keletihan fisikal dan emosi terlalu ekstrem, sehingga tubuh rapuhnya hanya terpadam, menyerah kepada tidur yang tidak tenang dan penuh dengan gegaran sporadis. Tidak perlu menyuntik racun penenang yang Dr. Kumar ingin gunakan untuk memadamkan kesedarannya. Hanya perlu ketakutan hilang dari pandangannya. Encik Razali Rahman kekal berlutut di sisi katil klinik yang besar itu selama berjam-jam, tidak dapat mengucapkan sepatah perkataan pun, dengan nafas termengah-mengah dan mata terpaku pada wajah pucat dan berkedut air mata ibunya. Rasa bersalah adalah binatang hidup yang memakan dalamannya. Dia hampir membenarkan otak wanita yang memberinya kehidupan dipadamkan. Semua itu karena kedegilannya yang tidak masuk akal dalam mengekalkan protokol klinikal yang tidak berguna sama sekali, melainkan untuk menyuburkan ilusi kawalannya sendiri. Dia telah mengusir satu-satunya orang yang berjaya membuat ibunya tersenyum dalam 5 tahun yang terkutuk. Dia telah melemparkan Cik Devi ke dalam ribut tanpa sebarang sen, menghinanya dan mengancam untuk menghancurkannya. Tiba-tiba, satu desakan kejam, satu keputusasaan yang hampir bersifat haiwan menguasai usahawan itu. Dia mesti mencarinya, dia mesti membaiki kerosakan bencana yang disebabkan oleh kesombongannya. Encik Razali berdiri terlonjak, mengeringkan wajahnya yang lembab dengan lengan sut gelapnya yang mahal, kini berkedut dan hilang bentuk. Dia keluar dari bilik ibunya, memastikan untuk meninggalkan pintu terbuka sedikit untuk mendengar nafas ibunya, dan berlari melalui koridor marmar dengan tergesa-gesa yang hampir panik. Kasut beratnya bergema seperti palu dalam kesunyian yang menyeramkan di rumah itu. Dia menuruni tangga utama yang besar, melangkau anak tangga 2 demi 2, mengabaikan rasa pening dan keletihan kerana tidak tidur sepanjang malam. Dia tiba di tingkat bawah dan melintasi dapur yang bersih tanpa celah, membuka pintu ayun yang menghubungkan ke kawasan dobi dan bilik kaki tangan dalam. Suhu di sini jauh lebih sejuk. Ia adalah bahagian rumah yang Encik Razali tidak pernah jejak, dunia yang tidak kelihatan yang direka agar pekerja masuk dan keluar tanpa mengganggu estetika kaca dan kemewahan banglo itu. Dia berhenti di hadapan pintu kayu bilik pembantu rumah, yang Cik Devi telah duduki selama sebulan yang lalu dalam shift gandanya yang memenatkan. Dia menolak pemegang pintu. Pintu berkeriut sedikit apabila terbuka, mendedahkan ruang kecil, hampir tidak cukup besar untuk sebuah katil bujang dengan cadar kasar, almari logam kecil, dan meja sisi katil papan serpai. Bilik itu gelap sepenuhnya.
Satu-satunya cahaya datang dari tingkap kecil tinggi yang membenarkan masuk cahaya kelabu pagi yang mendung. Ia berbau lembab, produk pembersih murah, dan hujan malam sebelumnya. Encik Razali menyalakan mentol lampu kosong yang tergantung dari siling dan merasakan tusukan rasa malu apabila melihat kesederhanaan mutlak tempat itu. Dia tidur di atas cadar kapas Mesir yang diimport, sementara gadis muda itu, yang menjaga jiwa ibunya, berehat di atas tilam lusuh yang tidak akan digunakan walaupun untuk anjing rakan perniagaannya. Cik Devi hampir tidak meninggalkan apa-apa. Setelah dihalau dengan begitu ganas, dia hampir tidak sempat mengemas beg galas kecilnya. Almari logam terbuka luas, menunjukkan bahagian dalamnya kosong sepenuhnya. Tiada uniform, tiada kasut ganti, tiada barang pribadi, tiada apa-apa. Fikir, Razali, fikir. Bisiknya kepada diri sendiri dengan suara serak, meraup kedua-dua tangannya melalui rambutnya yang kusut dalam isyarat keputusasaan yang murni. Mesti ada salinan kad pengenalan dia, kontrak, resume. Agensi pekerjaan buka sampai tengah hari. Aku tak boleh tunggu selama tu. Aku perlukan alamatnya sekarang juga. Dia mula mencari di bilik kecil itu dengan gerakan panik. Dia membuka satu-satunya laci meja sisi katil dengan begitu kuat, sehingga hampir tercabut dari rel logamnya yang kosong. Dia memeriksa di bawah katil, mengangkat tilam yang usang, menaikkan awan debu yang bertakung. Dia mencari di belakang pintu, tiada apa-apa. Cik Devi adalah hantu yang telah melalui rumah itu, meninggalkan hanya jejak kebaikannya, dan menghilang tanpa meninggalkan sebarang rekod birokrasi. Encik Razali melepaskan geram kerana kecewa dan memukul dinding dengan penumbuknya, merasakan panik mengancam untuk melumpuhkannya. Dia terduduk lesu di tepi katil bujang, menyembunyikan wajahnya di antara tangannya, bernafas dengan tercungap-cungap. Dia telah kalah, dia telah menghancurkan peluang terakhirnya untuk penebusan, dan kini dia bahkan tidak dapat mencari mangsa kemarahannya untuk merayu ampun. Tetapi kemudian, apabila dia mendongak, pandangannya tertumpu pada butiran yang sangat kecil, di antara ruang sempit yang memisahkan meja sisi katil dan dinding yang terkelupas, terserlah sudut objek segi empat tepat, objek yang kerana warna kusam dan teksturnya tidak termasuk dalam hiasan standar rumah itu. Encik Razali mengerutkan kening, membongkok ke hadapan, dan menyelipkan jari-jarinya yang panjang ke dalam celah. Hujung jarinya menyentuh kadbot kasar, dan dia menariknya perlahan-lahan. Apa yang dia keluarkan dari sudut gelap itu bukanlah kurikulum vitae atau dokumen pengenalan rasmi. Ia adalah sebuah buku catatan murah. Buku catatan bergelung logam dengan kulit kadbot biru gelap, kelihatan usang kerana geseran berterusan. Sudut-sudutnya bengkok, beberapa helai kertas terjulur tidak teratur, dan kulitnya mempunyai tompok-tompok kecil yang kelihatan seperti kopi atau mungkin air mata kering. Ia adalah objek paling tidak penting dan miskin yang pernah dipegang Encik Razali sepanjang kehidupan dewasanya. Dia membalikkannya perlahan-lahan, merasakan penghormatan yang pelik. Di tengah-tengah kulit biru, ditulis dengan tulisan bulat, ringkas, dan dengan pen dakwat hitam, terdapat sebuah tajuk yang membuat dia terhenti serta-merta. Jantungnya berdegup kencang di dada. Ia tidak bertulis nota pembersihan. Ia tidak bertulis jadual shift. Buku catatan itu bertajuk perkara yang membuat Puan Zaleha tersenyum, beratnya emas. Encik Razali Rahman merasakan udara membeku di dalam paru-parunya. Jari-jarinya, yang biasa menandatangani kontrak jutaan ringgit dan memegang gelas kristal mewah, menggeletar ketara apabila memegang buku catatan kadbot murah itu. Bunyi angin memukul tingkap kecil bilik pembantu rumah, seolah-olah telah hilang dari seluruh alam semesta pada saat yang tepat dan menyedihkan itu. Hanya tinggal dia dan kepingan kertas usang itu. Dengan perlahan-lahan, seolah-olah dia akan menyahaktifkan bom yang boleh menghancurkannya menjadi 1000 keping. Encik Razali membuka halaman pertama. Tulisan tangan Cik Devi memenuhi setiap baris dengan susunan yang teliti, tiada coretan. Ia adalah catatan intim, terperinci dan sangat menyakitkan. Ditulis oleh seseorang yang telah memutuskan untuk memerhati jiwa seorang wanita tua yang sakit, sedangkan orang lain hanya melihat tubuh yang cacat. Tarikh pertama adalah sepadan dengan minggu pertama Cik Devi bekerja. Encik Razali membaca perlahan-lahan dengan kerongkongnya tersekat dalam ikatan yang tidak tertanggung. Hari ini, Doktor, Kumar menjerit pada Puan Zaleha kerana dia tidak mahu menelan pil biru. Katanya itu adalah agresiviti neurologi. Saya terus membersihkan habuk berhampiran tingkap dan memandang matanya. Bukan agresiviti, itu adalah ketakutan murni. Doktor itu berbau alkohol klinikal.
dan memakai jam tangan logam sejuk yang menggaru kulitnya apabila dia mengambil nadi. Puan Zaleha tidak membenci ubat. Dia benci merasa seperti sekerat daging di rumah sembelih. Apabila dokter itu pergi, saya buatkan teh chamomile secara rahasia. Saya biarkan ia suam dan berikannya dalam cawan porselin bergambar bunga. Saya katakan itu resipi rahasia arwah Encik Hamzah. Dia minum semuanya sehingga titisan terakhir dan menghadiahkan saya senyuman pertamanya. Dia tidak memerlukan ubat penenang, dia perlu dilayan sebagai manusia. Setitis air mata, berat dan panas, mengalir dari mata kanan Encik Razali dan jatuh tepat di atas perkataan rumah sembelih, sedikit memudarkan dakwat hitam. Usahawan itu membawa tangan yang menggeletar ke mulutnya, cuba menahan rintihan kesakitan yang mengancam untuk merobek kerongkongnya. Dia membayar 20.000 seminggu kepada dokter sialan itu untuk menyeksa ibunya. Dan gadis ini, dengan gaji minimum, telah menemui masalah itu dalam masa 3 hari hanya dengan memerhati jam tangan logam sejuk dan menyediakan teh chamomile. Dia membalik halaman dengan tergesa-gesa, merasakan jantungnya berdegup kencang di dadanya dengan kekuatan yang merosakkan. Dia perlu membaca lagi, dia perlu memahami betapa besarnya kegagalannya sendiri. Entry seterusnya bertarikh 2 minggu lalu. Encik Razali datang melawat hari ini. Dia masuk ke bilik, bertanya kepada juru rawat tentang tahap tekanan darah ibunya, melihat jam tangannya dan pergi dalam masa kurang dari 4 menit. Dia tidak menyentuhnya, tidak menciumnya. Puan Zaleha terus memandang pintu kosong selama 2 jam penuh. Dia menangis dalam diam, menekan selimut katil. Apabila saya mendekat untuk membersihkan air matanya, dia memandang saya dengan kesedihan yang begitu dalam, sehingga saya merasakan hati saya terbelah 2. Dia berkata, "Anak saya tidak menyayangi saya, Cik Devi. Saya adalah beban yang memakan banyak wang." Saya membelai rambutnya dan terpaksa berbohong kepadanya untuk menyelamatkan sedikit harapan yang masih ada padanya. Saya berkata, "Encik Razali bekerja dari pagi hingga malam untuk membeli bintang-bintang untuk Puan, karena Puan adalah yang paling penting dalam hidupnya." Dia memejamkan mata dan berbisik kepada saya, "Saya tidak mahu bintang-bintang. Saya hanya mahu dia duduk di katil saya dan memeluk saya, walaupun saya terlupa namanya." Bunyi yang keluar dari bibir Encik Razali bukan esakan, tetapi lolongan perlahan penderitaan tulen. Lelaki besi itu, gergasi keuangan, runtuh sepenuhnya. Buku catatan itu tergelincir dari tangannya dan jatuh ke lantai ketika dia meringkuk di atas tilam yang menyedihkan, memeluk perutnya, bergoyang ke depan dan ke belakang dalam kegelapan emosi yang paling mutlak dan menyedihkan. Wahyu itu adalah pukulan kejam, tukul yang menghancurkan kaca kalis peluru kesombongannya. Semua yang dia percayai selama 5 tahun terakhir adalah satu pembohongan besar. Dia telah membina sebuah empayar keuangan, mempercayai bahwa wang adalah jawaban kepada tragedi kematian bapaknya dan kemajuan Alzheimer. Dia telah mengunci hatinya, meyakinkan dirinya bahwa menjaga Puan Zaleha tetap hidup dalam sangkar steril dengan mesin terbaik dan dokter paling mahal di negara itu adalah tindakan cinta yang tertinggi. Dia pikir jarak emosinya adalah tanda kekuatan, bahwa melindungi dirinya daripada kesakitan melihat ibunya merosot adalah perlu untuk terus membayar bil. Tetapi buku catatan gadis muda yang rendah hati itu, yang ditulis dengan kesalahan ejaan kecil dan penuh dengan noda kopi, mengandungi lebih banyak kebijaksanaan, lebih banyak sains, dan lebih banyak cinta daripada semua rekod perubatan di dunia digabungkan. Cik Devi bukan pembantu rumah yang melanggar peraturan. Dia adalah satu-satunya orang di rumah kaca itu yang berjuang untuk menjaga jiwa Puan Zaleha tetap hidup, sementara dia, anak yang sempurna, bertanggung jawab untuk membunuhnya secara hidup-hidup dengan sikap dinginnya yang menakutkan. Encik Razali berlutut di lantai bilik pembantu rumah, tidak peduli bahwa habuk mengotori lututnya dan mengambil buku catatan itu dengan tangan yang menggeletar, memperlakukannya seolah-olah ia adalah peninggalan suci paling berharga di muka bumi. Dia membukanya di halaman terakhir, mencari dengan terdesak sesuatu yang lain, petanda terakhir, klimaks tragedi yang dia sendiri telah aturkan. Entry terakhir ditulis dengan tulisan tergesa-gesa, dengan goresan yang kuat yang menunjukkan emosi yang mendalam. Ia bertarik semalam, beberapa jam sebelum dia berpura-pura pergi ke London untuk menangkapnya dalam perangkap pengecutnya. Puan Zaleha sudah 3 hari tidak makan puri hijau. Dokter kata ia degil. Saya tahu bukan. Warna hijau puri itu sama dengan warna dinding bilik kecemasan, di mana anak perempuannya, Lily, meninggal dunia 22 tahun lalu. Alzheimer memadamkan masa kini, tetapi menusuk trauma masa lalu di dadanya seperti pisau tajam.
Memaksanya makan itu bermakna memaksanya menghidupkan semula kematian anaknya dalam setiap suapan. Saya tak sanggup melihat dia menderita begitu. Hari ini saya akan langgar diet walau apapun terjadi. Saya akan bawakan dia pizza pepperoni. Itu makanan tidak sihat, saya tahu. Tetapi Puan Zaleha pernah bercerita bahwa itulah yang mereka makan setiap hari Jumat apabila keluarganya lengkap dan gembira. Jika Encik Razali tahu, saya tahu dia akan memecat saya. Saya tahu dia seorang lelaki yang kejam, seorang lelaki beku yang hatinya tertutup di sebalik 1000 kunci. Saya takut apa yang dia boleh lakukan kepada saya, kerana adik-beradik saya memerlukan saya, dan jika saya hilang pekerjaan, kami akan merempat di jalanan. Tetapi saya lebih rela menghadapi kemarahan jutawan tanpa jiwa itu daripada membiarkan Puan Zaleha menghabiskan 1 hari lagi dalam neraka putih ini. Hari ini Puan saya akan tersenyum, walaupun itu adalah perkara terakhir yang saya lakukan di rumah ini. Kata-kata terakhir itu bagaikan tembakan tepat ke tengah dahi Encik Razali. Saya lebih rela menghadapi kemarahan jutawan tanpa jiwa itu. Itulah gambaran Cik Devi tentangnya. Dan dia tidak salah. Dia telah menjadi raksasa mutlak. Cik Devi telah mempertaruhkan segalanya, pekerjaannya, tempat berteduh adik-beradiknya, keselamatan makanannya sendiri, demi tindakan mudah, murni dan ilahi untuk memberi 5 minit kebahagiaan kepada seorang wanita tua yang hancur. Dan bagaimana Encik Razali membayar pengorbanan suci itu, menghalaunya ke jalanan di bawah ribut lebat, menjerit di hadapannya, menafikan gajinya, dan mengancam untuk menghancurkannya secara sah. Dia telah meninggalkannya dalam kemiskinan mutlak sementara dia tidur di atas cadar sutera. Beban semua emasnya, semua jutaan ringgitnya, syarikatnya, kereta kalis peluru dan kuasanya, menimpa bahunya dengan kekuatan yang menghancurkan, dan dia mendapati bahwa ia sama sekali tidak bernilai. Seluruh empayarnya adalah sampah berbanding kebesaran hati wanita yang baru sahaja dihancurkannya. Maafkan saya, ya Allah. Encik Razali tersak-esak dalam kesunyian yang menyakitkan di bilik pembantu rumah yang kosong itu. Memeluk buku catatan biru itu ke dadanya dengan begitu kuat sehingga gelung logamnya menusuk kulit melalui kemeja rekaan mahalnya. Air mata membakar wajahnya, membasahi kadbot murah itu, membersihkan 20 tahun kesombongan, kebanggaan dan kesakitan yang terpendam. Usahawan yang kejam itu telah mati pada saat itu. Dibunuh oleh kebenaran yang terukir di halaman-halaman pekerja pembantu rumah. Dia kekal berlutut di atas lantai berhabuk selama 10 menit yang panjang, membiarkan tangisan membasuh jiwanya yang tercemar, menerima sepenuhnya rasa bersalahnya. Memeluk rasa malu yang paling mendalam dan murni yang pernah dialaminya. Tetapi kesakitan dan rasa bersalah tidak cukup. Penyesalan tanpa tindakan hanyalah satu lagi bentuk kepengecutan. Dan Encik Razali Rahman telah menjadi pengecut terlalu lama. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang merah, bengkak, dan dibasahi air mata dipenuhi dengan keazaman yang sengit, api baru yang membakar, yang tidak lahir dari kebanggaan, tetapi dari keputusasaan yang paling rendah hati. Dia berdiri membersihkan habuk dari seluarnya secara otomatik. Dia memandang buku catatan biru yang dipegangnya di tangan kanan. Dia tidak tahu di mana Cik Devi tinggal. Dia tidak mempunyai alamatnya. Dia tidak mempunyai nomor teleponnya. Dia tidak mempunyai nama keluarga penuhnya, mahupun rujukan di rumah yang kosong daripada kemanusiaan itu. Petaling Jaya adalah raksasa asfalt dengan 5 juta penduduk. Labirin tak berkesudahan di mana seorang gadis muda yang miskin dan tidak berharta boleh hilang selama-lamanya dalam masa beberapa jam. Tetapi Encik Razali bersumpah dalam diam, mengetatkan rahangnya dengan keyakinan yang kuat bahwa dia akan menggeledah setiap batu di setiap jalan di bandar itu jika perlu. Dia akan membakar seluruh kekayaannya, mengosongkan akaun banknya, mengarahkan setiap detektif pribadi di negara itu untuk mencarinya. Dia tidak peduli tentang kosnya, dia tidak peduli tentang masanya. Dia akan mencari Cik Devi, dan apabila dia menemuinya, dia tidak akan memperkenalkan dirinya sebagai Encik Razali Rahman yang hebat, bos angkuh yang menuntut hormat, dan mendikte peraturan klinikal yang tidak masuk akal. Dia akan memperkenalkan dirinya sebagai anak lelaki yang menyesal, yang tidak layak menerima keajaiban yang telah diberikannya kepada ibunya. Dia akan berlutut di hadapannya di tengah-tengah kesengsaraan realitinya dan merayu kepadanya untuk mengajarinya bagaimana mencintai semula. Dia keluar dari bilik pembantu rumah berlari, melintasi rumah seperti taufan dan melintasi pintu utama kaca kalis peluru, menghadapi ribut yang masih melanda bandar, bersedia untuk turun ke neraka
untuk mencari wanita yang memegang kunci syurga ibunya. Pencarian di lumpur, enjin van hitam besar itu meraung dengan keganasan yang membuat kaca banglo itu bergegar. Encik Razali Rahman memecut laju, merosakkan rumput yang sempurna di jalan masuk, sementara ribut memukul cermin hadapan dengan keganasan yang kejam. Tangannya, memegang erat stereng berbalut kulit, menggeletar tidak terkawal. Di sisinya, di tempat duduk penumpang hadapan, terbaring buku catatan biru kadbot murah, kompas yang baru sahaja menghancurkan dunia kebohongannya, dan kini menunjukkan satu-satunya jalan menuju keselamatan. Dia tidak mempunyai alamat yang tepat, tetapi dia mempunyai kuasa sebuah empayar di tangannya. Melalui sistem bebas tangan kendaraan itu, dia menelepon pengarah sumber manusianya. Ketika itu jam 10 pagi pada hari Sabtu, tetapi Encik Razali tidak menerima alasan. Dengan suara yang pecah, serak, dan penuh dengan desakan hidup atau mati, dia mengarahkan agar rekod agensi subkontrak pembersihan dikesan. Dia mengancam untuk memecat seluruh lembaga pengarah jika dalam 10 menit dia tidak mempunyai koordinat tepat Cik Devi di GPS-nya. 9 menit kemudian, skrin papan pemuka menyala dengan titik merah. Destinasi itu berada hampir 20 km jauhnya di salah satu kawasan perumahan PPR yang paling terpinggir, miskin dan dilupakan di pinggir Petaling Jaya, tempat di mana aspal tidak wujud. Di mana jalan-jalan bertukar menjadi sungai lumpur coklat, setiap kali langit menangis, dan di mana rumah-rumah dibina dengan blok kelabu tidak bercat, bumbung zinc beralun, dan harapan yang musnah. Semakin Encik Razali menjauhi gelembung kristal dan kemewahannya, lanskap bandar menjadi semakin suram. Hujan turun mencurah-curah, membanjiri jalan-jalan tanpa saliran. Van kalis peluru itu, simbol status yang berharga lebih daripada seluruh blok yang dilaluinya, bergerak dengan sukar, di antara lubang-lubang besar dan lopak-lopak air keruh. Orang ramai yang berlindung di bawah bumbung kanvas, sementara memandang kendaraan itu dengan curiga. Tiba-tiba, tayar tergelincir. Lumpur pekat dan licin memerangkap roda hadapan van berat itu di tengah-tengah jalan curam yang tidak berturap. Kendaraan itu tidak dapat bergerak walau seinci pun. GPS menunjukkan rumah Cik Devi terletak 300 meter ke atas bukit di sebuah lorong sempit yang tidak dapat dilalui kendaraan. Pada waktu lain dalam hidupnya, Encik Razali Rahman pasti akan menyumpah, memanggil pasukan penyelamat, dan tidak akan pernah melangkah keluar dari keretanya. Tetapi lelaki yang berada di dalam kendaraan itu bukan lagi jutawan yang tidak tersentuh. Dia adalah seorang anak yang terdesak yang merasakan masa berlalu seperti pasir di antara jari-jarinya. Dia mematikan enjin, membuka pintu, dan keluar terus ke dalam ribut. Hujan sejuk membasahinya dalam masa kurang dari 1 saat. Kasut Italianya, yang digilap sempurna, tenggelam hampir ke buku lali dalam lumpur tebal dan berbau busuk. Sut rekaan mahal, yang bernilai ribuan ringgit, basah kuyup dan melekat pada kulitnya, kehilangan semua bentuk dan perisai palsunya. Angin sejuk memukulnya tanpa belas kasihan, tetapi Encik Razali tidak berhenti. Dia berjalan dengan sukar, tergelincir dan tersandung, merasakan lumpur memercik wajahnya dan mengotori tangannya. Dengan setiap langkah di lumpur itu, kebanggaannya semakin runtuh. Dia sedang menempuh jalan yang sama yang Cik Devi lalui setiap hari pada waktu subuh untuk membersihkan kekotoran di rumah kaca miliknya. Dia sedang merasakan secara langsung kerentanan dan kekerasan dunia nyata. Dunia yang dia fikir dia perintah dari pejabatnya di tingkat 40. Dia tiba di hujung lorong. Di hadapannya terdapat sebuah binaan usang, pintu kayu yang reput di bahagian bawah, dilindungi oleh bumbung zinc kecil yang bocor tanpa henti. Tiada loseng, tiada kamera keselamatan. Hanya kekejaman, kemiskinan tegar. Encik Razali mengangkat penumbuknya menggeletar kesejukan dan ketakutan semata-mata. Ketakutan dia tiada, ketakutan dia tidak akan memaafkannya. Dia mengetuk kayu basah itu 3 kali. Kesunyian dari dalam adalah mutlak. Encik Razali mengetuk lagi, kali ini lebih kuat, merasakan jantungnya akan meletup di dada. Cik Devi, jeritnya dengan suara yang tercekik oleh bunyi hujan yang memekakkan telinga, memukul bumbung zinc. Tolonglah Cik Devi, buka pintu. Dia mendengar bunyi perlahan selak berkarat berpusing. Pintu terbuka sedikit, cukup untuk menampakkan wajah pucat dan ketakutan. Itu Cik Devi. Dia memakai baju sejuk usang dan seluar trek kelabu. Tangan kanannya dibalut dengan pembalut sementara yang berlumuran darah kering, luka yang dia alami sendiri apabila jatuh di atas kaca pecah di ruang makan. Di belakang kakinya kelihatan wajah ketakutan 2 kanak-kanak kecil, adik-beradiknya, yang memandang gergasi aneh yang basah kuyup itu dengan mata terbeliak. Apabila mengenali lelaki yang berdiri di luar,
Wajah Cik Devi berubah menjadi topeng panik mutlak. Dia secara naluri mengundur selangkah dan coba menutup pintu, yakin bahwa jutawan itu telah menunaikan ugutannya dan datang bersama polis untuk membawanya pergi. Tidak, tolong, tunggu. Rayu Encik Razali sambil menahan pintu dengan kedua-dua tangan, mengotori kayu itu dengan lumpur di tapak tangannya. Dia tidak menggunakan kekerasan. Sentuhannya terdesak, hampir lemah. Cik Devi menggeletar seperti daun. Air mata mula mengalir dari matanya, bercampur dengan keputusasaan. Encik Razali, saya merayu demi Tuhan, jangan laporkan saya, tangis Cik Devi, memeluk adik-beradiknya, menggunakan tubuhnya sendiri sebagai perisai. Kami sudah mengemas barang. Esok kami akan diusir dari sini. Saya sudah kehilangan pekerjaan, saya tidak ada apa-apa lagi untuk diambil. Biarkan kami sendirian demi kemanusiaan. Kata-kata gadis muda itu adalah tusukan terakhir untuk jiwa Encik Razali. Melihat ketakutan murni yang dia sendiri telah tanamkan pada gadis itu, melihat luka berdarah di tangannya, melihat kemiskinan bilik di belakangnya, menghancurkannya sepenuhnya. Gergasi keuangan itu, lelaki yang tidak tunduk kepada sesiapa, kehilangan kekuatan di kakinya. Lumpur memercik dengan kuat apabila lutut Encik Razali Rahman terhempas dengan ganas ke atas tanah basah. Cik Devi terjerit kecil terkejut, menutup mulutnya dengan tangan yang sihat. Kanak-kanak itu membuka mata mereka seluas-luasnya. Lelaki terkaya yang pernah mereka lihat berlutut di lumpur busuk di hadapan pintu rumahnya yang sederhana di bawah ribut, menangis seperti kanak-kanak yang hilang. Encik Razali menenggelamkan tangannya ke dalam lumpur, menundukkan kepalanya sehingga dahinya hampir menyentuh air kotor lorong itu. Ia adalah penyerahan diri sepenuhnya, penghinaan yang paling mutlak dan indah dalam hidupnya. Maafkan saya. Suara Encik Razali keluar seperti rintihan yang pecah, bunyi haiwan dan penuh, dengan penderitaan mendalam yang membuat darah Cik Devi membeku. Saya merayu Cik Devi, saya merayu berlutut. Maafkan saya kerana menjadi raksasa. Maafkan saya atas kesombongan saya, atas kebutaan saya, kerana telah menyakiti kamu. Cik Devi tidak dapat berkata apa-apa. Dia lumpuh. Tidak pernah, sepanjang hidupnya, dia melihat seorang lelaki dengan tahap kuasa sedemikian merendahkan diri sebegitu rupa. Dengan tangan yang kotor oleh lumpur dan menggeletar dengan ganas, Encik Razali mengeluarkan dari bawah jaketnya yang basah kuyup objek yang telah dilindunginya dengan tubuhnya sendiri sepanjang perjalanan. Buku catatan biru itu diserahkan kepada Cik Devi, mendongak ke arahnya. Wajahnya tidak dapat dikenali, dibasahi hujan dan air mata. Dengan mata merah dan merayu, saya membacanya. Saya membaca semuanya. Encik Razali teresa-esa sambil memegang buku catatan itu seolah-olah ia adalah satu-satunya penyelamatnya. Kamu betul dalam setiap perkataan. Saya membunuhnya, Cik Devi, dan kamu adalah satu-satunya malaikat yang cuba menyelamatkannya. Cik Devi memandang buku catatan itu, dan kemudian memandang mata jutawan itu. Tiada lagi kemarahan padanya, tiada lagi ego, hanya kesakitan yang begitu besar dan kejujuran yang begitu kejam, sehingga ia melucutkan sepenuhnya ketakutan gadis muda itu. Doktor hampir menidurkannya pagi ini, sambung Encik Razali dengan suara yang tercekik, air mengalir dari rambutnya dan jatuh ke bahunya yang tewas. Dia tidak berhenti menjerit, dia ketakutan. Dia hanya meminta kamu, meminta Lili kembali. Saya menghalau mereka semua. Saya menghalau mereka dari rumah saya, tetapi saya tidak tahu bagaimana membantunya. Saya tidak tahu bagaimana mencintainya seperti kamu. Rumah itu kosong. Dia semakin pudar, Cik Devi. Dia menyerah. Encik Razali menurunkan tangannya, menjatuhkan buku catatan itu ke dalam lumpur dan menyatukan tapak tangannya di hadapan dadanya dalam isyarat rayuan mutlak. Saya tidak datang untuk memberi arahan kepada kamu. Saya bukan bos kamu. Saya seorang anak yang gagal yang datang merayu kepada kamu untuk nyawa ibunya. Tangis Encik Razali tanpa peduli siapa yang melihatnya, tanpa peduli hujan atau kotoran. Saya menawarkan apa sahaja yang kamu mahukan. Wang saya, rumah saya, seluruh hidup saya. Bawa adik-beradik kamu. Tinggallah bersama kami. Jangan biarkan mereka kekurangan makanan lagi. Tetapi tolonglah, Cik Devi. Saya merayu demi jiwa adik perempuan saya yang telah meninggal dunia. Pulanglah ke rumah saya. Pulanglah bersama ibu saya. Bantu saya menyelamatkannya. Ajarlah saya menjadi anak yang layak untuknya. Jangan tinggalkan saya sendirian. Hujan terus turun tanpa henti. Kesunyian yang menyelubungi mereka hanya terganggu oleh tangisan teresa-esa Encik Razali. Cik Devi memandang lelaki berkuasa yang hancur di dalam lumpur itu. Dia teringat wajah Puan Zaleha yang berseri-seri dengan sekeping pizza. Dia teringat janji yang dibuatnya untuk tidak meninggalkan wanita tua itu sendirian. Hatinya
yang tidak mengenal dendam, melainkan kasih sayang yang tidak terbatas, mengecut. Cik Devi melangkah ke hadapan, mengabaikan hujan, membongkok di hadapan Encik Razali, dan dengan tangannya yang dibalut menyentuh bahunya yang basah kuyup dengan lembut. "Bangun Encik Razali," kata Cik Devi dengan suara lembut, manis dan penuh pengampunan yang dia tidak percaya layak diterimanya. "Mari kita pulang. Puan Zaleha sedang menunggu kita untuk makan tengah hari." Hirisan penebusan. Hari Ahad tiba dengan langit yang bersih, cerah dan terang. Ribut dahsyat yang melanda Petaling Jaya petang dan malam sebelumnya telah hilang, meninggalkan udara segar dan cahaya terang yang menembus masuk dengan jayanya melalui tingkap-tingkap kaca besar banglo Encik Razali Rahman. Suasana steril, dingin dan senyap yang selama bertahun-tahun telah mendominasi kediaman itu telah hilang sepenuhnya. Tiada lagi bau disinfektan hospital, maupun juru rawat beruniform putih meronda koridor dengan wajah tegas. Tiada dulang keluli tahan karat maupun picagari yang telah diisi dengan ubat penenang. Sebaliknya, udara di rumah besar itu dipenuhi dengan aroma yang mulia, hangat dan sangat akrab. Aroma adunan yang baru dibakar, sos tomato yang diperasakan, oregano dan keju cair yang banyak. Di bilik utama, Puan Zaleha membuka matanya perlahan-lahan. Dia telah tidur nyenyak, tanpa mimpi ngeri dan tanpa terkejut. Pada mulanya, kekeliruan Alzheimer yang biasa cuba mengaburi fikirannya, tetapi kemudian dia mendengar bunyi yang menghilangkan bayang-bayang. Itu adalah huming perlahan suara wanita, melodi lama dan manis. Apabila menoleh di atas bantal, Puan Zaleha melihat Cik Devi. Pengasuh muda itu memakai uniform biru cerahnya yang bersih dengan tepi putih dan rambut hitamnya diikat sanggul sempurna. Puan Zaleha berkedip, merasakan kehangatan yang meluap-luap memenuhi dadanya, senyuman gemetar terukir di bibir berkedutnya. "Lili, kamu tak pergi ke?" bisik wanita tua itu dengan mata bersinar air mata kegembiraan murni. Cik Devi meletakkan selimut, mendekati katil dengan senyuman berseri dan memegang tangannya dengan lembut. "Saya janji takkan tinggalkan Mak sendirian, Mak," jawab Cik Devi, mencium dahi Puan Zaleha dengan penuh kasih sayang. "Dan saya ada kejutan untuk Mak. Hari ini hari Ahad pizza. Bangunlah, pakai blaus kuning kegemaran Mak, sebab hari ini kita tak makan di bilik, hari ini kita makan di meja besar." Setengah jam kemudian, ruang makan kayu oak yang besar itu adalah pentas keajaiban paling indah yang pernah disaksikan rumah itu. Cahaya semula jadi, hangat dan keemasan, membanjiri bilik itu, mewujudkan suasana kebahagiaan dan keprihatinan yang tidak dapat dinafikan. Adegan itu kelihatan seperti diambil dari lukisan fotorealistik yang sempurna. Di latar depan, duduk di kepala meja kayu, adalah Puan Zaleha. Cik Devi telah menyikat rambut kelabunya dengan teliti, dan wanita tua itu memakai blaus kuning lembut dan cerah yang cantik. Dia memakai cermin matanya, dan buat kali pertama dalam setengah dekad, postur badannya bukan lagi seperti pesakit yang tewas, tetapi seperti seorang wanita yang sempurna. Dia tersenyum dengan kegembiraan yang begitu tulen, begitu besar, sehingga matanya mengecil di sebalik cermin mata. Di sisinya, membongkok dengan kehangatan pelindung yang memancarkan kasih sayang dalam setiap gerakan, adalah Cik Devi. Dengan tangan yang cekap dan berhati-hati, juru rawat muda berhati besar itu menggunakan spatula untuk menghidangkan sepotong besar pizza pepperoni yang lazat. Keju mozzarella, cair, keemasan di tepi, meregang dalam helaian sempurna, elastik dan berasap, dari tepi kotak cardboard ke pinggan porselin halus Puan Zaleha. Di atas meja tidak ada kotak pil maupun puri hijau. Terdapat 2 pizza gergasi, salah satunya separuh dipotong, gelas kristal yang penuh dengan air segar, dan tisu kertas. Ia adalah hidangan ringkas, penuh lemak, kalori dan natrium, tetapi jauh lebih menyembuhkan daripada semua terapi pakar neurologi paling mahal di bandar itu. Walau bagaimanapun, perubahan paling monumental dan menakjubkan dalam adegan fotorealistik itu bukan pada makanan maupun pada senyuman wanita tua itu, ia terletak di belakang bilik. Di pintu yang menghubungkan ruang makan dengan koridor, tiada lagi ahli perniagaan bersut gelap, beg bimbit di tangan tersembunyi dalam bayang-bayang, memerhati dengan mata terbeliak, dan mulut ternganga kerana terkejut. Hantu masa lalu itu telah hilang selama-lamanya. Encik Razali Rahman bukan lagi seorang pemerhati dalam bayang-bayang hidupnya sendiri. Jutawan itu berada di sana dalam cahaya matahari yang terang. Dia telah membuang sut rekaan mahal, menanggalkan tali leher sutra dan melipat lengan baju putihnya hingga ke siku. Dan buat kali pertama dalam 20 tahun, Encik Razali duduk di meja makan. Dia duduk betul-betul di sebelah ibunya, memegang hirisan pizza sendiri di tangan. Matanya,
walaupun masih menyimpan bayangan air mata malam sebelumnya, bersinar dengan kedamaian yang meluap-luap. Dia memerhati Puan Zaleha dengan penuh kasih sayang, mengagumi setiap kedutan di wajahnya yang tersenyum seolah-olah itu adalah harta paling berharga di alam semesta. Cik Devi selesai menghidangkan bahagian keju yang meleleh di pinggan Puan Zaleha dan mengenyitkan mata kepada Encik Razali. Usahawan itu membalas dengan senyuman penuh rasa terima kasih yang kekal abadi. Di belakang, di taman, terdengar gelak tawa kanak-kanak dua adik-beradik Cik Devi, yang berlari di halaman mengejar Rama-Rama, memenuhi banglo itu dengan kehidupan yang Wang tidak akan pernah dapat beli. Puan Zaleha mengambil hirisan pizza itu dengan kedua-dua belah tangannya. Keju mengotori jarinya, tetapi tiada siapa yang peduli. Dia menggigit besar dan memejamkan mata, melepaskan keluhan kenikmatan yang tidak terbatas yang membuat hati hadirin bergetar. Apabila membuka mata, Puan Zaleha menoleh dan memandang tepat ke arah Encik Razali. Kabut Alzheimer akan sentiasa ada mengintai, mencuri nama dan tarikh, mengelirukan masa lalu dan masa kini. Tetapi cinta yang Cik Devi telah ajarkan kepada Encik Razali untuk tunjukkan, cinta itu kebal terhadap penyakit. Puan Zaleha memandang lelaki kacak berbaju putih yang duduk di sisinya. Mungkin pada milisaat itu dia tidak ingat dengan tepat bahwa dialah pemilik empayar keuangan. Mungkin dia tidak ingat usia tepatnya atau ijazah universitinya. Tetapi Puan Zaleha tersenyum, menghulurkan tangannya yang kotor keju dan membelai pipi Encik Razali dengan kelembutan yang tidak terbatas. Sedapnya, anak nakal saya, bisik Puan Zaleha dengan mata penuh cahaya. Makan perlahan-lahan Razali, sebab ada cukup untuk semua. Encik Razali merasakan seluruh dunia terhenti. Udara meninggalkan paru-parunya dan setitis air mata kebahagiaan murni, panas, dan menyembuhkan mengalir di wajahnya hingga sampai ke tangan ibunya. Dia memanggilnya dengan namanya. Setelah bertahun-tahun dalam kegelapan, dia telah mengenalinya. Bukan kerana doktor, bukan kerana pil, tetapi kerana buat kali pertama dia benar-benar ada di sana. Ya, Mak, jawab Encik Razali, dengan suara yang menggeletar kerana emosi, menggigit pizzanya, menikmati saat terbaik dalam seluruh kewujudannya. Ada cukup untuk semua. Saya sayang, Mak. Saya sangat sayang, Mak. Di ruang makan yang dipenuhi cahaya itu, di antara aroma keju cair dan gelak tawa seorang ibu yang kembali, usahawan itu memahami bahwa dia adalah orang yang paling miskin di dunia, sehingga malam dia berlutut di dalam lumpur. Kerana pada akhirnya kekayaan sebenar tidak disimpan dalam peti besi kaca kalis peluru, tetapi dalam kemampuan untuk duduk di meja, berkongsi makanan dan mengingati, sebelum masa habis, bagaimana untuk mencintai mereka yang telah memberikan kita kehidupan.